Johor FM akan mengeluarkan prosedur operasi standard baharu yang memerlukan para petugas untuk mematuhi norma baharu yang digariskan kerajaan dalam masa terdekat. Usaha tersebut adalah selaras dengan langkah kerajaan menerapkan norma baharu aktiviti harian bagi mencegah penularan wabak COVID-19. Timbalan Pengarah Penyiaran Johor, Mat Syari Saripan berkata, SOP baharu tersebut akan merangkumi pengendalian kaki tangan, petugas dan juga tetamu konti. Untuk yang sanitasi peribadi itu memang kita galakkan, memang diarahkan daripada pihak pejabat sini. Kita ada amalan norma baru. Johor FM akan ada satu SOP dia sendiri berhubung dengan pengendalian kaki tangan pegawai juga tetamu yang datang ke konti. Jadi beliau ditemui selepas melawat operasi sanitasi awam di Kompleks Penerangan dan Penyiaran Sultan Iskandar Johor Bahru, Johor. Dalam pada itu, Ketua Unit Keselamatan Kebakaran Zon 1 Negeri, Penguasa Kanan Bomba 2 Azmi Abdul Rahim berkata, 6 anggota Balai Bomba dan Penyelamat Lakin terlibat untuk menjalankan operasi tersebut. Pelaksanaan moratorium selama 6 bulan oleh Bank Negara membawa manfaat besar bagi meringankan beban rakyat sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan. Bagi segelintir pihak, ini peluang untuk mereka menggunakan wang tersebut bagi membeli emas sebagai simpanan aset jangka masa panjang. Bagi seorang penjawat awam, Nur Sahada Bakri, wang yang tidak digunakan berikutan penangguhan pembayaran pinjaman seharusnya tidak disia-siakan. Moratorium tu kita gunakan sebaiknya. Kalau kita beli barang yang boleh susut nilai, macam rugi. So kita beli benda yang jangka masa panjang, nanti kalau kita memerlukan kita boleh guna. Contoh dia macam emas lah. Dalam pada itu, Pengerusi Koperasi Muafakat Makmur Berhad Hishamuddin Abdullah berkata, orang ramai mula mengunjungi kedai-kedai emas bagi tujuan pembelian, tetapi tidak kurang juga mereka yang ingin menggadai emas. Dengan membuat pengecualian bayaran pinjaman di mana rakyat ada keupayaan untuk membuat pembelian emas, di mana emas merupakan aset jangka panjang, di mana emas ni boleh dicagar sekiranya pelanggan-pelanggan memerlukan kewangan. Pihaknya turut menyahut seruan kerajaan dengan menetapkan beberapa prosedur operasi standard bagi mengekang penularan wabak COVID-19. Ia termasuk menghadkan kemasukan jumlah pelanggan ke dalam premis iaitu 5 orang pada satu-satu masa dan pembelian hanya boleh dibuat dalam tempoh kurang 20 minit. Tarikh akhir permohonan geran khas prihatin GKP pada Jumaat ini 15 Mei. Sehubungan itu, Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN meminta perusahaan kecil dan sederhana PKS Mikro yang berkelayakan untuk mengisi borang permohonan dengan segera. Permohonan hanya boleh dibuat secara dalam talian di portal GKP yang disediakan LHDN. Permohonan secara manual tidak akan diterima. Kenyataan LHDN menyebut semua permohonan akan diproses selepas 15 Mei. Semakan status permohonan bermula minggu pertama bulan Jun. Bagi permohonan yang lulus, bayaran GKP dijangka akan dibuat penghujung Jun ini.